Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Sir Dexter. Dalam video ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai teori logik simbolik. Pengenalan teori. Teori logik simbolik juga dikenali sebagai analisis logik dan analisis linguistik. Teori ini mengkaji makna dari peringkat perkataan, peringkat ayat dan perlakuan manusia yang memberi reaksi kepada tanggapan terhadap sesuatu perkataan. Teori ini mendefinisikan bahasa sebagai sejenis sistem lambang. Ciri-ciri situasi dan tingkah laku yang mengiringi bahasa adalah sebahagian makna perkataan itu. Menurut Kempson 1991 dalam Nazir dan Syamsuddin 2016, teori logik simbolik ini menguraikan makna bukan sahaja pada peringkat perkataan tetapi turut menganalisis makna ayat. Makna perkataan dan ayat ini pula dikaitkan dengan perlakuan manusia untuk melihat perubahan tingkah laku yang berlaku apabila seseorang memahami makna yang disampaikan. Okey, seterusnya kita akan melihat bahagian prinsip. Untuk teori logik simbol ini terdapat tiga bahagian utama, prinsip utama iaitu semantik, sintaktik dan juga pragmatik. Dalam teori ini, semantik merujuk kepada kajian hubungan antara simbol dan juga rujukan. Di sini rujukan adalah sekumpulan benda atau peristiwa yang mempunyai persamaan antara satu sama lain dan rujukan ini tidak mempunyai had dalam sesuatu bahasa. Dalam bahagian ini, hubungan antara perkataan dan peristiwa ataupun benda akan diteliti untuk menentukan makna secara kasar. Seterusnya, hubungan di antara perkataan dengan perkataan lain akan dikaji untuk menentukan makna dalam bahagian sintaktik. Untuk bahagian ini, konteks ayat atau frasa memainkan peranan yang lebih besar dalam menentukan makna. Hal ini kerana makna sesuatu ayat bukan hanya diperoleh dengan mencampurkan makna satu perkataan dengan perkataan lain dalam sesebuah ayat. Sebaliknya, makna ayat juga boleh berubah bergantung kepada susunan perkataan dalam ayat. Yang terakhir adalah bahagian pragmatik, di mana bahagian ini mengkaji hubungan lambang dengan tingkah laku. Dalam kata lain, kajian makna jenis ini bergantung kepada bagaimana manusia bertindak balas terhadap sesuatu perkataan melalui tingkah laku. Bahagian ini mempertimbangkan ciri-ciri dan suasana di mana konteks dan perlakuan yang mengiringi ujaran atau perkataan lebih dititik beratkan dalam menentukan makna. Seterusnya kita beralih kepada aplikasi teori. Untuk aplikasi teori, kami telah menggunakan skrip A Midsummer Night's Dream atau skrip terjemahannya adalah Impian Malam di Tengah Musim Panas. Untuk aplikasi teori yang pertama adalah semantik. Untuk semantik, kami telah menggunakan ayat My Daughter Hermia atau terjemahannya Anak Perawan Aku Hermia. Secara harfiahnya, frasa di atas membawa maksud seorang anak perempuan yang bernama Hermia berdasarkan daripada teks asal yang menggunakan perkataan daughter. Apabila terjemahan dilakukan dalam bahasa Melayu, perkataan daughter tersebut digantikan dengan perkataan anak perawan. Dari segi semantik, perkataan perawan membawa maksud anak dara, belum berkahwin, belum hilang dara, kegadisan dan kesucian. Perkataan ini juga bersinonim dengan kata gadis, dara, sunti, perempuan, puteri, nona, pemudi, belia wanis, dayang, amoy, bikir dan upik. Oleh itu, penggunaan perkataan perawan dalam terjemahan bahasa Melayu adalah bersesuaian dengan teks asal yang membawa maksud anak perempuan. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh yang kedua, iaitu I frown upon him. Terjemahannya adalah kumasamkan mukaku. Ayat di atas menerangkan situasi seorang gadis yang terpaksa memasamkan mukanya apabila berhadapan dengan lelaki yang dia tidak suka. Teks asal menggunakan istilah frown yang bermaksud satu perlakuan yang mengerutkan dahi tetapi diterjemahkan kepada muka masam dalam bahasa Melayu. Dari segi semantik, perkataan masam bermaksud muka yang tidak jernih kerana marah, bersut, merengus, merengut dan lain-lain. Oleh itu, penggunaan perkataan bermasam muka adalah bersesuaian dengan teks asal.
Kemudian kita beralih kepada sintaktik. Untuk sintaktik, kami telah menggunakan frasa passing fail atau terjemahannya kecil hati. Merujuk perkataan di atas, passing fail telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu yang membawa maksud kecil hati. Melihat kepada perkataan tersebut, kecil membawa maksud sesuatu yang tidak besar, manakala hati pula merujuk kepada organ manusia. Penggabungan dua perkataan tersebut menghasilkan satu perumpamaan yang sering digunakan untuk menunjukkan perasaan seseorang seperti sedih, tersinggung ataupun kecewa. Namun begitu, penggunaan dua perkataan tersebut boleh menunjukkan hati seseorang itu yang bersaiz kecil. Seterusnya adalah bahagian sintaktik. Berikut merupakan petikan yang telah kami gunakan. Bagi huraian, kami telah memilih of thy former lady's eye yang diterjemahkan menjadi jantung hatimu. Merujuk perkataan di atas, of thy former lady's eye telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan membawa maksud jantung hati. Of thy former lady's eye adalah bersamaan dengan perumpamaan apple of my eye yang bermaksud sesuatu benda atau seseorang yang paling disayangi. Melihat kepada perkataan tersebut, jantung yang membawa maksud organ berotot yang mengepam darah ke seluruh badan, manakala hati pula merujuk kepada organ manusia dan bersinonim dengan batin, perasaan jiwa, roh atau emosi. Penggabungan dua perkataan tersebut menghasilkan satu perumpamaan yang berarti orang yang sangat dikasihi dan dicintai. Namun begitu, penggunaan dua perkataan tersebut boleh menunjukkan makna lain, yakni organ jantung atau hati seseorang. Seterusnya adalah pragmatik. Berikut merupakan petikan yang telah kami gunakan. Huraian yang telah kami pilih adalah Bring in Another Moon yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ketika bulan baru menjelma. Secara harfiahnya, ayat di atas menerangkan kemunculan bulan di langit yang berputar pada paksinya serta beredar mengelilingi bumi dan juga matahari. Subjek ayat adalah perkataan moon yang diterjemahkan sebagai bulan dalam bahasa Melayu. Tempoh edaran bulan dan putaran bumi adalah sama, lalu menyebabkan kita boleh melihat permukaan bulan yang sama serta bentuk bulan yang berbeza, yakni dikenali sebagai fasa bulan. Akan tetapi, dalam konteks ayat di atas, bulan telah digunakan sebagai simbol yang merujuk pada hari yang bakal tiba atau masa, serta tempoh lamanya 1 tahun dan setiapnya ada nama tersendiri. Takwim yang kita gunakan untuk menunjukkan kedudukan bumi semasa edaran mengelilingi matahari adalah takwim Masihi atau takwim Gregorius. Kesan putaran serta peredaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan kejadian air pasang surut dan gerhana bulan, malah tiada kaitan dengan peredaran masa. Dari segi pragmatik pula, berikut adalah petikan yang telah kami pilih. Kami telah memilih ayat I would thee with my sword. Aku dapatkan cintamu dengan kekerasan dan kekejaman. Secara harfiahnya, ayat di atas menerangkan apa yang telah dilakukan oleh Theseus untuk mendapatkan cinta Hippolyta. Terjemahan perkataan sword dalam BM ditulis sebagai kekerasan dan kekejaman. Hal ini kerana pedang sering digunakan sebagai senjata dalam peperangan atau pergaduhan bagi mendapatkan sesuatu serta merupakan lambang kekuasaan. Melihat pada kegunaan pedang, perkataan sword merupakan simbol pada kekejaman dan kekerasan. Terjemahan skrip dari bahasa Inggeris ke bahasa Melayu masih mampu membawa cerita yang hendak disampaikan oleh penulis
meskipun dari berlainan era. Bahasa Inggeris yang digunakan merupakan Inggeris moden awal yang banyak dipengaruhi oleh penulisan Shakespeare, manakala terjemahan menggunakan bahasa Melayu moden yang dipengaruhi oleh Munshi Abdullah. Pengaplikasian teori ini dapat menunjukkan perbezaan dan persamaan yang berlaku antara pemikiran penulis skrip asal dan penterjemahnya. Hal ini boleh dilihat apabila kedua-dua teks menggunakan konsep moon atau bulan untuk menunjukkan waktu yang berlalu di dalam cerita, tetapi juga perbezaan frasa yang digunakan antara dua penulis bagi mengungkapkan perasaan kecewa, seperti skrip asal yang menggunakan istilah passing fail, tetapi terjemahan Melayu menggunakan simpulan bahasa kecil hati. Teori logik simbolik menerangkan maksud tersurat dan maksud tersirat untuk perasaan watak-watak di dalam skrip. Maksud tersurat di sini merupakan sesuatu yang jelas, seperti penggunaan istilah daughter dan perawan yang merujuk anak perempuan seseorang yang belum berkahwin. Maksud tersirat di sini menunjukkan maksud yang tersembunyi bagi menjadikan cerita lebih menarik dan poetis, seperti yang berlaku di dalam kedua-dua teks yang menggunakan organ manusia bagi diumpamakan sebagai orang yang disayangi. Contohnya Lady's Eye di dalam skrip asal dan Jantung Hati di dalam terjemahannya.